Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang diucapkan kepada Yang Berbahagia Asisten Profesor Dr. Al-Amirul Emir bin Ramzan Ali, Timbalan Dekan Kuliah Bahasa dan Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh. Yang berusaha Encik Muhammad Zulhafizi bin Muhammad Yusof dan Puan Aina Nadia binti Mizan, Pegawai Pejabat Pembangunan Pelajar dan Penglibatan Komuniti, Kuliah Bahasa dan Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh. Yang berusaha Encik Muhammad Izrul bin Muhammad, Pengurus Pentadbiran Kewangan, Kuliah Bahasa dan Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh. Selamat datang diucapkan juga kepada mahasiswa-mahasiswi Kuliah Bahasa dan Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh yang dikasihi sekalian. Pertama sekali, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu pada hari ini yang dijalankan secara dalam talian untuk memfokuskan kepada taklimat mengenai tata cara mengisi proposal sebelum menganjurkan sebarang program. Sebelum kita bermula, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Jalilah binti Muhammad Jaiz dan saya merupakan penyelaras akademik di Pejabat Pembangunan Pelajar dan Penglibatan Komuniti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh. Jadi, tanpa membuang masa, marilah kita mulakan slot taklimat kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, molek kiranya jika kita mengetahui dahulu takrifan proposal. Menurut Kamus Bahasa Melayu Bahasa Inggeris, proposal diertikan sebagai saranan, usul, cadangan dan anjuran. Dalam erti kata lain, sebenarnya proposal ini merupakan sebuah dokumen rasmi yang disediakan dalam bentuk formal dan mempunyai beberapa format tertentu yang perlu disediakan sebelum menganjurkan sebarang program atau projek dan perlu mendapat kelulusan daripada pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, di Kuliah Bahasa dan Pengurusan, maka Pejabat Pembangunan Pelajar dan Penglibatan Komuniti atau dengan izin Office of Student Development and Community Engagement OSDCE yang bertanggungjawab menyediakan template dan atas bidang kuasa mereka untuk meluluskan atau menolak sesebuah proposal. Seterusnya, anda perlu mengetahui terlebih dahulu di manakah sumber untuk anda memuat turun template proposal yang telah disediakan. Berikut merupakan pautan untuk memuat turun template-template dokumen yang berkaitan. Kini, tibalah masanya untuk kita mengetahui dan menelusur dengan lebih mendalam bagaimanakah sebenarnya bentuk ataupun rupa gambar rajah proposal yang perlu disediakan sebelum menganjurkan sebarang program. Baiklah, di muka hadapan kita mempunyai nombor 1 dengan izin introduction atau pengenalan. Di bahagian ini, anda boleh menceritakan secara umum apakah nama program yang ingin dijalankan, tarikh, hari dan masa dan juga nyatakan jika anda akan berkolaborasi dengan pihak ketiga. Seterusnya pada nombor 2, objektif program tersebut, nyatakan 2 hingga 3 objektif yang ingin dicapai. Bagi nombor 3, impak program. Anda perlulah nyatakan impak yang akan dicapai sekiranya program itu dijalankan melalui 4 elemen yang patut dipatuhi, iaitu visi dan misi IIUM, matlamat pembangunan mampan ataupun lebih dikenali dengan izin Sustainable Development Goals SDG, mana-mana nilai maqasid syariah yang dipatuhi serta falsafah pendidikan kebangsaan. Bagi nombor 4 pula, nyatakan dengan lebih lanjut mengenai program anda, iaitu tarikh, hari, masa dan pelantar yang akan anda gunakan. Kemudian, anggarkan sahaja jumlah peserta yang akan menyertai program anda pada hari tersebut. Nombor 5, iaitu dengan izin Organizing Committee ataupun ahli jawatan kuasa yang terlibat dalam pada ingin menjalankan sesebuah program. Dimulakan dengan nama, email, nombor metrik dan nombor telefon dan mengikut turutan, iaitu seperti pengarah program, penolong pengarah program, setiausaha, bendahari, persediaan teknikal, promosi dan informasi dan tugas-tugas khas. Selanjutnya, bagi nombor 6 dan nombor 7,
Nombor 6 dimulakan dengan jadual program ataupun dengan izin program schedule. Contohnya, pada tarikh sekian anda melakukan persiapan dan pada hari tarikh kejadian program itu berlangsung. Berbeza dengan nombor 7 iaitu dengan izin propose activity, nyatakan aktiviti-aktiviti anda dengan izin before, during and after, iaitu aktiviti-aktiviti yang anda akan lakukan dalam kalangan ahli jawatan kuasa itu sendiri. Bagi item nombor 8 iaitu anggaran perbelanjaan ataupun penggunaan bajet dalam program yang anda akan jalankan. Kebiasaannya, jadual 8.1 anda nyatakan anggaran kewangan yang akan anda perolehi untuk dibelanjakan nanti. Manakala jadual 8.2 pula nyatakan perbelanjaan ataupun kos yang akan anda gunakan untuk persediaan, pembelian dengan izin props dan sebagainya. Kesimpulan atau dengan izin conclusion nyatakan secara umum sahaja 2 hingga 3 ayat menyatakan diharapkan dengan izin spec members untuk meluluskan program anda beserta anggaran perbelanjaan yang akan anda gunakan nanti beserta sumber keuangan tersebut. Nombor 10 iaitu kelulusan bahagian tanda tangan ataupun dengan izin approval. Anda perlulah mencetak proposal ini dalam bentuk hantaran keras ataupun dengan izin hard copy dan dapatkan tanda tangan daripada setiap jawatan yang terdapat dalam kotak tanda tangan tersebut. Sekian, itu sahaja taklimat mengenai tata cara mengisi proposal mengikut template yang disediakan oleh Pejabat Pembangunan Pelajar dan Penglibatan Komuniti. Diharapkan taklimat pada hari ini dapat menjadi intipati dan input yang berguna kepada Majlis Perwakilan Pelajar yang ingin menjalankan sebarang program di kuliah ini.